mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Selamat datang ke dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. Dan Alhamdulillah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan dalam satu majlis ilmu. Dan Alhamdulillah sama-sama kita sebarkan. Dan kepada mereka yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk bantu saya terlebih dahulu, sama-sama kita sharekan video live kita pada pagi ini. Kita gemakan ke seluruh alam. Saya ada nampak mesej tadi Puan Nazimah tadi, gemakan ke seluruh alam. Jadi insyaAllah moga-moga kita mendapat keberkatan di pagi Jumaat yang mulia ini, Jumaat yang penuh dengan barakah. Salam yaumul barakah buat semua, Alhamdulillah. Dan selamat berhujung minggu. Jadi insyaAllah untuk pagi ini kita akan meneruskan seperti biasa untuk slot sharing tajwid kita. Dan kita sekarang ini tuan-puan bersiaran langsung untuk episod yang ke-252. 252. Jadi tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada bersama saya pada pagi ini pun atas izin Allah, yang tak ada pun atas izin Allah juga. Mungkin ada yang sibuk untuk menguruskan hal-hal yang tertentu ada yang sibuk nak pergi kerja, ada yang sibuk nak lakukan itu ini, masak dan sebagainya. Jadi saya doakan agar urusan anda semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan kita punya slot sharing tajwid pada pagi ini, saya harap tuan-puan cukup bersedia. Pastikan bersama mushaf masing-masing dan nota. Kemudian bacaan kita untuk permulaan seperti biasa, kita akan selawat dahulu, selawat Jumaat kita, apa dia? Selawat Nuril Anwar. Kemudian kita akan baca suratul Kahfi daripada ayat 1 sehingga 10. 1 sehingga 10 insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz ceria pagi ni. Pagi ni ceria sikit. Alright? Sebab adalah sebab dia. Tak adalah. Hari ni lain sikit tuan-puan. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat. Dah sarapan ke? Belum lagi. Saat lagi kot insya-Allah. Habis ni sekarang. Kalau tak sempat tunggu tengah hari je lah terus. Ya tak? Jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang semua. Sekali lagi yang baru masuk, Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak mula dah ni. Tuan-puan terus tekan butang share tuan-puan. Kita sebarkan, sama-sama kita sebarkan pengajian kita pagi ni. Tuan-puan boleh copy link live kita ni, boleh letak dalam status WhatsApp masing-masing, boleh letak dalam grup apa jua grup yang tuan-puan ada. Okey. Tapi pastikan dia orang terima lah Kalau dia orang tak bagi tu janganlah post dah. Kan? Kita orang tak apa, nak menjaga. Takut nanti ada yang tak selesa kita duk post-post tu. Itu tuan-puan reti kot nak adjust macam mana pandai-pandai lah. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi seperti biasa. Dan pagi ni kita akan berselawat bersama-sama tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum nak berselawat ni kenalah orang tak apa, kena ajak ramai-ramai lah kan. Kena ajak ramai-ramai. Berapa ramai bersama kita pagi ni? Baru ada 50 orang. Okey, Alhamdulillah. Okey, Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila-sila. Okey, jangan lupa bantu saya teruskan share tuan-tuan dan puan. Teruskan share, teruskan share. Saya pun belum sarapan lagi juga. Okey, Puan Cik Rosmani. Nanti habis sharing tajwid boleh sarapan kan? Tak pun ni tak pun sambil-sambil dengar ni sekarang. Kok ada ngok-ngak tepi tu boleh je. Tu ngok-ngak kan. Mulut bergerak makan.
Okey, baik. Jadi insya-Allah bagi memberkati pertemuan kita pada hari yang penuh kemuliaan, hari barakah ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, adakah anda semua sudah bersedia? Kita akan mengalunkan selawat Nuril Anwar, insya-Allah. Jadi tuan-puan boleh tengok dia punya teks teks bagi selawat ini, insya-Allah. Boleh nampak kan semua? Ini minta maaf lah kalau tulisan dia kurang jelas ke apa, sebab ni pun saya ambil dari Google je tuan-puan. Okey, daripada Google je. Jadi insya-Allah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Jom kita baru nak mula ni. Boleh? Ready tuan-puan? Are you ready? Hal antum musta'idun aw la? Adakah anda semua sudah bersedia? Jom sama-sama kita tarik nafas tuan-tuan dan puan. Thumbs up, tanda ready, insya-Allah. Puan Zanaria. Terbaik. Allahumma salli ala sayyidina. Kita mulakan. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ada benda lari jap. Okey, baik. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Jom kita mulakan, insya-Allah. Ready semua? 1, 2, mula. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, kita dah selesai berselawat bersama-sama tuan-tuan dan puan untuk meraih keberkatan pada pagi ini, insya-Allah, pagi Jumaat. Dan berikutnya kita akan teruskan untuk bacaan surah Al-Kahfi seperti biasa, ayat 1 sehingga 10 tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Baik. Saya yakin anda semua sudah bersedia, dan apa pun jangan lupa untuk sama-sama kita memperbetulkan niat kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita berhimpun pada pagi ini bersama dalam pengajian ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan ada ganjaran yang besar buat kita, dan Allah akan menaikkan darjat kita semua lah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan berkat kita berdamping dengan Al-Quranul Karim. Baik. Saya akan buka dulu sebentar. Tuan-puan boleh buka muka surat 293 ya. Siapa yang ada mushaf boleh buka muka surat 293. Kita akan baca bersama-sama Suratul Kahfi ayat 1 sehingga 10, insya-Allah. Okey, ready semua? Kita mulakan Tarik nafas. Sedia? 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dah selesai tuan-tuan dan puan untuk bacaan surah Kahfi kita ayat 1 hingga 10. Dan seterusnya kita akan pergi pada bacaan semasa kita hari ini, iaitu surah An-Nisa ayat 32 dan 33. Surah An-Nisa ayat 32 dan ayat 33. Dan muka surat tuan-puan boleh tengok bawah ni, muka surat 83 ya. Muka surat 83. Kita akan sambunglah habiskan satu muka surat ni insya-Allah. Baik, jadi seperti biasa kita akan baca dahulu sama-sama ayat ini. Boleh? Jiharkah ya Ustaz? Betul. Dah pandai ya. Lagu Hijaz kah Ustaz? Ni Jiharkah. Lagu Ajam. Jiharkah. Okey, baik. Dah ready ke semua? Kita baca dulu sama-sama ayat ini insya-Allah. Baik. Sekali lagi tarik nafas dan dalam. Kita mulakan insya-Allah. Kita lontarkan bacaan ayat Quran kita ini dengan penuh semangat tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Ready? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa. Sekali lagi tuan-puan, walilin nisa. 1 2 mula. Boleh saya minta tuan-puan semak tak Quran masing-masing? Betul ke lam ni ada 2 baris? Cuba semak jap boleh? Lam ni saya just nak double confirm. Betul kan? Walili ada 2, maksudnya ada lam kat sini, 1 baris bawah, 1 lagi baris ni. Betul tak? Kalau betul tulis betul. Ataupun sama ke? Sebab ni Quran ni PDF tau. Ni Quran ni saya ambil daripada file PDF. So kadang-kadang takut ada silap ke apa. So nak double confirm dulu. Boleh tak respon? Betul 2 lam Okey. 2 lam yang dua-dua berbaris. Walilin nisa. Okey. Baik, terima kasih semua. Kita ambil balik kat situ. Walilin nisa sama-sama
Okay, ready? 1, 2, mula. Walilinnisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, sekejap saya nak kena buka Quran jap. Surat 83 sebentar. Sebab kata Puan Nora tu satu je baris, Puan Nora Aisyah. Tak apa, biar saya tengok Okey. Saya dah nampak dah. Ni tuan-puan. Hanya satu lam je yang berbaris. Sepatutlah saya rasa macam pelik bacaan tadi. Kena mula-mula bacaan kita tadi tu dah betul dah. Walin nisa. Sebab kalau perhatikan baris bawah ni, cuba tengok ni. Baris bawah ni. Sepatutnya dia duduk bawah nun ni. Jadi tadi saya tak perasankan yang nun ni. Saya tak perasan yang nun ni. So kita kena baca walin nisa, bukan walilin nisa. Jadi bacaan kita yang mula-mula tadi tu, sebelum saya tanya soalan tu, dah betul dah. Faham tak? Jadi saya tanya lepas tu, ada dua lam ke? Jadi tuan-puan jawab betul lah, ada dua lam kat situ kan. Sebab kat sini sebenarnya alif lam syamsiah, dia gabung sekali. Dia sama macam perkataan atas ni lah, lirijal ni dengan kat sini. Jadi kena baca balik lah tu. Okey, bukan walilin, walin nisa. Saya tak perasankan apa nama baris bawah tu sebenarnya untuk nun. Kan kalau nengok sini, dia duduk bawah lam, rupa dia punya. Rupanya bukan, nun punya. Okey. Baik. So kita kena repair balik tuan-puan kita kena repair balik. Boleh? Barisnya ada satu je. Oh iya, sebab tak perasan. Ada orang lain pun tak perasan juga kot. Lam ada dua, betul. Lam ada dua, tapi yang barisnya satu je. Okey. Mungkin tadi soalan saya tak berapa jelas kan. Saya tanya pasal lam je. Saya sebut tadi lam ada dua, baris pun ada dua. Bukan walili walin nisa. So kita kena alert lah. Jadi tuan-puan, apa pengajaran ni kita boleh nampak kat sini. Baris ni pun, kedudukan baris ni pun kena perhati elok-elok lah. Macam saya tadi memang tak perasan yang nun ni tak ada. Padahal nun tadi elok je kita baca baris bawah kan. Rupanya tengok balik rupanya baris bawah tu untuk nun. Okey, jom kita repair balik. Boleh semua? Spek rosak, tak apa. Ni bukan salah letak ni, tapi sebab
Yelah, kalau dia letak betul bawah nun ni, insyaAllah lah nampak lah kita macam clear sikit kan. Jom, tak apa, kita repair. Biasalah tu silap tuan-puan. Walin nisa'i, baru semalam kita bincang kan pasal kesalahan dalam Quran. Saya tahu ustaz akan perasan akhirnya. Tak, saya tadi tak sedap baca dia. Kenapa walil nisa macam pelik bunyi ni. Tu kena tak puas hati buka Quran juga tengok. Sebab kita tadi macam miscommunication kan. Okey, sekali lagi kita repair untuk ayat 32 sahaja. Kita repair untuk kesalahan 2 sahaja. Kesalahan 32, ayat 32. Tarik nafas 1. Kita ambil daripada ni lah, wala tatamannau balik. Ambil daripada satu ayat. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita dah repair ayat ni tadi. So kalau jadi kesalahan gitu tuan-puan kan, dia ibarat bukan ibarat, memang lahnu jari lah. Sebab kita meletakkan lam tu mati sebenarnya kan. Kalau kita bariskan dia, so kita kena repair balik, betulkan semula kalau silap. Baik, seterusnya macam biasa, jom kita bedah ayat ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah dah ready semua? Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Baik. Wala kat sini tuan-tuan kita baca panjang 2 harakat ma asli. Wala tataman. Baik, nun bersabdu ni wajibul gunnah. Wajibul gunnah, wajib kita dengung dengan tahapan yang sempurna lah. Okey, dengung tu jangan malu-malu. Kemudian kadar dia lebih kurang 2 harakat. Wala tatamannau, nau bacaan lin. Tuan-tuan dan puan, bacaan lin. Waw sukun sebelumnya baris atas. Dan selepasnya huruf ziyadah. Yang saya hijaukan ni, sekejap saya hijaukan dia. Huruf ziyadah tak perlu kita baca. Okey, huruf ziyadah ni ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Ma fadda, ma asli, ma mat asli, fadda. Huruf dha kita kena tebalkan, sabdu pada dha ni. Wala tatamannaw ma fadda. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi. Kalimah Allah kita kena baca tebal sebab sebelumnya baris atas pada lam ni. La tak perlu tebal, nipis je. Ma faddalallahu bihi, maksilah qasirah MSQ kita panjangkan 2 harakat sama seperti mat asli. Fadda lallahu bihi, hu bihi ba'dakum. Untuk huruf ain kita matikan dia dan kat sini ada sifat tawassut pada ain. Suara kita tu pastikan dia tidak terlalu tertahan. Ba' kan? Layan lagi. Ba'da, ba'da. Sempitkan di bahagian tengah kerong
tengah kerongkong. Untuk dad tebal. Mim mati jumpa ain izhar syafawi. Ba'dakum ba'dakum ala lam asli. Ba'd. Okey, untuk huruf ain yang sukun sama macam saya terangkan baru ni tadi. Alirkan suara sedikit. Sempitkan tengah kerongkong kita. Kemudian di hujung tu ada huruf dad mati. Kat sini iltiqa sakinain. Jadi kita kena raikan huruf dad yang terakhir pada hujung kalimah tu. Ala kemudian habis sebut ain, kita kembali kepada makhraj huruf dad. Okey, baru ni kita ada jumpa kalimah yang macam ni kan. Kemarin tak silap saya. Hari Isnin ke hari Rabu tak silap. Ya. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Tuan-puan mungkin, saya tak pasti tuan-puan dengar ke tak. Dengar tak bunyi dad tu pada bacaan saya tadi? Tuan-puan dengar tak? Dia sikit je sebab dad ni dia tebal tetapi dia tak ada lantunan. Ala ba'd. Kat situ istitalah berlakulah pemanjangan tepi lidah dan huruf dad juga bersifat rakhawah. Jadi ada aliran suara tu, suara mengalir. Boleh dengar tuan-tuan puan? Okey, baik. So macam itulah bunyi dia. Ba'dakum ala ba'd. Baik, seterusnya di atas tu, atas huruf dad tu ataupun selepas kalimah ba'din tu ada waqaf jaiz lah. So kita boleh berhenti. Dan seterusnya lirrija. Kalau ikut perkataan asalnya sebenarnya begini tuan-puan. Ni. Lirrija. Okey, cuma macam yang kita tengok sekarang yang tertulis dalam mushaf kita begini. Betul tak? Kalau ikutkan asal ni perkataannya li satu perkataan, ar-rijal satu perkataan. Kalau ikutkan kat sini dalam kategori alif lam syamsiah juga sebenarnya. Cuma kat sini dia tak ada orang tak apa keraguan lah untuk bacaan kita kan. Memang kita akan baca lirri, confirm, sebab dah memang digabungkan penulisan tu. Boleh tuan-tuan puan? Lirrija. Tujuan disambungkan tu atas sebab memang dari sudut resamnya begitu. Cuma saya lupa dia punya term tu apa dia. Dia bukanlah hukum. Dia sekadar kita kata dari sudut resam penulisan tu memang ada yang digabungkan. Samalah dengan kalimah ni nanti. Saat lagi kita jumpa kat situ saya explain. Dia sama je, lebih kurang. Okey. Jelas ke? Faham? Tuan-puan jelas ke? Untuk kalimah lirrija tu. So, kalau ikutkan dia adalah alif lam syamsiah. Mungkin tuan-puan rasa macam bukan sebab tak ada hamzah wasal kan? Sebenarnya itu kita kata dari sudut asal dia memang alif lam syamsiah. Cuma atas dasar gabungan huruf tu sendiri membuatkan kita mungkin rasa macam betul ke alif lam syamsiah kan? Sebab tak ada hamzah wasal. Baik. Untuk ra baris bawah ni tuan-puan, kita kena baca dengan nipis. Sebab apa nipis? Sebab dia berbaris baris bawah. Bukan sebab lam kita jangan tengok pada lam, tapi kita tengok pada ra tu sendiri. Sebab ra tu dia tak mati, dia hidup. Jadi bila dia hidup, tengok tengok baris pada dia tu sendiri. Tak perlu tengok baris sebelum. Lirrija. Macam mana nak nipiskan? Pangkal lidah jangan bagi terangkat. Saya ulang. Nak nipiskan ra macam mana? Jangan angkat pangkal lidah. Pangkal lidah tu pastikan dalam keadaan yang berehat data. Lirrija. Lirrijali. Dapat tak? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah betul. Kalau yang kat sini lah. Oh, saya lupa nak sebut ya. Sebab tadi kita kata berhenti kat sini kan. Ba'd. Kalau tuan-puan sambung ala ba'dilli.
Dhilli ni betul lah alif lam idgham bila gunnah. Betul puan Ani. Saya tulislah juga Kalau tuan-puan nak baca sambung dia akan jadi IBL lah, idgham bila gunnah. Dapat tak? Yang alif lam syamsiah tu perkataan rijal tu ar-rijal sepatutnya. Jadi macam ni lah tuan-puan. Ibarat kalau saya tanya tuan-puan pada kalimah ini ada berapa perkataan sebenarnya? So jawapan dia 2. Lam satu kalimah, ar-rijal satu kalimah. Digabungkan lir-rijal. Macam tuan-puan tengok sekarang lah. Untuk yang idgham bila gunnah pula atas sebab pertemuan tanwin dengan lam ni. Jadi 2 benda yang berbeza lah. Okey, boleh puan ni. Alright, okey, faham. Lir-rijali. Ja ni mak asli. Li satu harakat. Nasi mak asli. Tebal untuk huruf sad kita kena tebalkan. Kalau kita tak tebal memang akan mirip dengan huruf sin lah. Nasi kan. Nasi. Si. Lirrijali nasibum. Nasibum. Dapat tak? Jali nasibum. Tanwin jumpa mim. Kemudian mim bersabdu. Maktasabu. Okey. Bum idgham bi gunnah. IBG idgham bi gunnah kamil. Nasibum. Dengung sempurna masuk tu sempurna. Idgham maksudnya masuk kan? Masuk sempurna. Nasibum mim maktasabu. Mim makta. Boleh? Baik, mim bersabdu wajibul gunnah. Dan asalnya memang 2 harakat ma tu, mak asli kan. Tapi sebabkan adanya iltiqa' sakinain. Nampak tak kat mana iltiqa' sakinain kat sini? Waw mat jumpa dengan kaf. Jadi yang saya bulatkan ni adalah pertemuan 2 huruf sukun. Alif sukun jumpa kaf sukun. So untuk kaedah kat sini dari sudut bacaan ialah kita menggugurkan sukun yang pertama. Gugurkan sukun yang pertama. Gugur bunyi dia, sebutan dia. Tak ada dah lah. Nasibum mim mak. Terus je masuk. Lepas dengung tu mim maktasabu. Bu mak asli. Kita berhenti mak asli. Kalau sambung pun mak asli. Boleh? Kalau berhenti pun mak asli, sambung pun mat asli. Sama sahaja. Baik, seterusnya walin nisa. Walin. Okey tuan-puan, ni yang kita silap tadi kan. So saya nak kat mushaf tuan-puan, Quran tuan-puan saya rasa tak ada masalah. Sebab saya buka Quran saya tadi tu pun dia elok je dia punya tulisan tu. Maknanya baris tu dia tak mengelirukan. Sebab dia tarik macam Quran saya tadi apa ke? Macam mana saya boleh beza tu? Sebab dia punya jarak tu lah. Macam ni sebab dia rapat. Jadi mungkin boleh tersilap. Tu yang saya tersilap tadi tu. Nampak macam baris bawah ni pada lam. Untuk lam. Sebenarnya untuk nun. Baik, jadi kalimah asal ni sama macam ni tadi tuan-puan. Sama macam kat sini tadi. Kan wa kan? Wa li an-nisa. Macam ni. Baik, so bila dalam penulisan yang kita lihat sekarang, digabungkan lam dengan lam ni dari sudut penulisan. Boleh? So hamzah wasal ni dah tak ada lah. Jadi kalau ikutkan, ianya dalam kalimah ni dalam kategori alif lam syamsiah juga. Kalau ikutkan, boleh? Sama macam kalimah ar-rijal tadi lah, yang kat atas tu. So bacaan dia kita tak perlu bimbang dah. Memang kita terus je akan dengung pada nun bersabdu tu. Boleh? So ni nun bersabdu. Walin. Kalau tuan-puan tengok mushaf saya ni mungkin nampak macam keliru sikit lah. Saya tak pastilah kan. Kalau mata saya macam terkeliru sikit tadi. Sekarang ni dah tahu tak adalah keliru dah. So walin wajibul gunnah.
nun bersabdu. Kita dengungkan. Walin nisa sa ma asli. Ma asli jumpa hamzah dalam satu perkataan. Jadi kat sini kita sebut MWM, mad wajib muttasil, kadar 4 ataupun 5 harakat. Walin nisa inasi. Si ma asli. Dan sad ni kita kena tebalkan dia. Walin nisa'i nasibum bum mimmaktasabn. Kat sini mesti orang kata apa? ada orang kata kebimbangan sikit nak bunyi perkataan kat ujung tu. Tak apa, sekali lagi saya sebutkan. Macam mana cara kita nak selesaikan. Nasibum, tanwin jumpa mim, idgham bi gunnah. Kamil. Okey, kamil, sempurna. Bum mim wajibul gunnah, WG. Kemudian huruf kaf yang sukun. Tuan-tuan dan puan, kaf yang sukun ini kita perlu selesaikan dua sifat lah. Pertama, matikan dia dahulu dengan menahan suara. Mim mak mak. Tu suara. Okey, bunyi dia tu tertahan. Mim mak. Kemudian nafas terlepas. Nafas ni dia bukan bunyi Mim mak. Dia udara yang terlepas. Dan bunyi bunyi yang keluar tu sebenarnya atas sebab pegangan yang kuat pada makhraj kaf tu sendiri, iaitu sifat syiddah lah. Kan kalau kita faham definisi syiddah ni ialah kita kata bahasa mudahnya kuat berpegang pada makhraj. Untuk huruf kaf ni disebut syiddah kerana kuat berpegang pada makhraj. Sebab tu dah tak dengar dah. Sebab pangkal lidah tu dia akan naik ke langit dan menutup aliran suara. Mim mak. Jadi atas sebab dasar ataupun bukan dasar. Apa kita panggil? Allahumma salli ala Muhammad. Apa ketemnya tu lupa dah. Tak, maaf tuan-tuan. Lupa pula term dia. Istilah tu lupa. So baik, bila kata pangkal lidah naik ke langit, mim mak, tu kata kuat tu. Kemudian kita legakan dia. Kita legakan dia dengan ataupun redakan dia dengan hams, sifat hams, mahmus, nafas yang terlepas ataupun udara yang terlepas. Boleh? Mim mak. Sikit je, cukup dengar pada telinga. Okey. Yasmu'ul qarib dunal ba'id. Didengari oleh orang yang qarib, yang dekat, dunal ba'id. Tapi tidak pada yang jauh. Mim maktasabn. Baik. Macam mana nak sebut kat sini? Tuan-puan dah faham dah kaedah saya dah pernah sebut, kan? Apa pun kita kena selesaikan dua-dua ni. Alright, ini iltiqa' sakinain lah. Ba mati dengan nun yang mati. Cuma nun ni kita tak nampaklah sukun pada dia. Sebab sukun yang berlaku pada nun ni adalah sukun arid, sukun mendatang. Sebab kita nak berhenti padanya. Jelas ke? Boleh follow tuan-tuan dan puan? Kemudian untuk ba ni dia ada qalqalah. Qalqalah sughra, bukan kubra jangan confuse. Memang nampak macam kat hujung, tapi ingat kita bukan berhenti pada ba, kita berhenti pada nun. Nun adalah huruf yang terakhir. Okey, nun adalah huruf yang terakhir pada kalimah tu. Jadi kita tak sebut qalqalah kubra lah. Ba masih kekal dengan sifatnya, iaitu qalqalah sughra. Boleh? Tuan Zaini, Ustaz, dekat walin nisa tu hukum alif lam syamsiah dan wajibul gunnah ke ataupun wajibul gunnah sahaja? Wajibul gunnah pada nun bersabdu. Kemudian an-nisa tu kira alif lam syamsiah juga. Boleh? Oh, saya tak tulis, patutlah. Kat sini boleh kita kata alif lam syamsiah juga. Samalah lir rijal ni ALS. Boleh. Cuma kena faham penerangan lah. Kan kalau orang yang terus tengok je, betul ke alif lam syamsiah ni? Mungkin agak pening sikit lah. Kan? Boleh Tuan Zaini? Baik.
berbalik kepada kalimah iktasab tadi. So matikan ba dengan qalqalah sughra. Okey, kita praktik pada ba dahulu. Abaikan nun. Mim maktasab. Tasab. 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 Okey, ba tu kita layankan dia, betul tak? Kita lalu bunyi dia. Tasab. 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 Baik. Belum selesai lagi, kita nak pergi pula pada nun tu. Apa yang kita kena buat? Berbalik kepada makhraj nun. Hujung lidah dinaikkan ke lelangit lembut atas ni. Okey, hujung lidah bawa naik ke lelangit. Itu makhraj bagi nun. So, kita gabungkan dua bunyi tu. Sebelum kita gabung, kita pisah. Kita buat bunyi yang terpisah dulu. Macam ni ya. Mim maktasab. Tasab. 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 Dia bukannya kita yang tak. Bila kita tekan hujung lidah kita naik ke langit tu, automatik akan datang bunyi nun tu. Tu. Sekali dengan inilah hidung kita kan. Huruf nun kan makhraj hidung juga. Dapat tak tuan-tuan puan? Boleh faham ke? So gabungkan dia. Mim maktasab. Dia cepat. Tasab. Mim maktasab. Tasab. Dia takkan jadi begini. Orang tak apa, mungkin kita tercicir sikit lah. Lewat bawa masuk nun tu, dia akan jadi macam ni. Mim maktasab. Tasab. Tasab. Nampak macam pelik tuan-tuan. Tuan-tuan pelik kot bunyi gitu. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Kan lain tu. Dari dia terus je. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Lalu je. Okey. Tekan hujung lidah. Ustaz nak tanya, tekan hujung lidah ke langit selepas kita matikan ba kan? Ya, betul. Kita kena selesaikan ba, makhraj sifat dia selesai dulu. Bagi settle dulu. Qalqalah sughra. Tasab. Kayaknya daripada ba tu, ba kat mana makhraj dia? Bibir mulut kan? Tasab. Terus angkat pangkal lidah. Dia sekali jalan lah tu. Boleh faham tak? Boleh kan? InsyaAllah. Kita teruskan lagi. Was'alullaha min fadlih. Was'alu. Baik. Kat sini pun sama, iltiqa' sakinain. Was'alu. Hamzah ni apa hukum dia? Kat tengah. Hamzah ni apa hukum dia tuan-tuan? Yang ni. Lama tak tanya soalan ya. Apa hukum Hamzah tu? Apakah hukum pada Hamzah? Hamzah tu je. Apa dia? Ada yang kata syibuhu badal, ada yang kata mak badal, ada yang kata syibih badal. Artinya melekat lidah tanpa bunyilah. Bunyilah. Nun tu kan? Bunyi. Puan Omi. Bunyi. Ada bunyi nun tu ada bunyi dia. Tu bunyilah tu. Mim maktasab. Dia tak adalah kuat. Dia tak adalah tasabn. Kan? Dia tak adalah ketara sangat. Tapi sifat makhraj tu dia sampai. Cukup. Mak badal, mak syibuhu badal. Ayo.
Macam mana tuan-puan ya? Syibih badal ke, mat badal ke, tak ada harakat? Sudah. Mat asli juga mat badal. Tak ada hukum, tak silap. Hamzah berbaris fathah. Okey. Waktu pertama kali saya tanya soalan ni, bukanlah pertama kali sebelum ni, maksudnya untuk hari ni lah saya yakin dalam kepala tuan-tuan perempuan ada sebahagiannya yang dah set dah. Hamzah, oh dia ada kat tengah. Maka keluarlah jawapan syibih badal. Orang yang terlupa tentang syibih badal, dia tengok, Hamzah, ustaz tanya hukum. Oh, mesti mat badal. Sebab berkait dengan Hamzah. Itu golongan yang seterusnya. Dan yang ketiga pula akan perhati betul-betul. Hamzah ni dia sendiri. Mana ada huruf mat selepas dia? Maka jawapannya ialah huruf Hamzah ini dibaca satu harakat. So, mereka jawablah satu harakat bacaan tanpa mat. Jadi tuan-tuan perempuan, mat badal bukan, syibih badal pun bukan. Ini hanya bacaan pendek satu harakat. Wallahu a'lam. Okey, tu Puan Muhaini dia ajak masuk kolam sama-sama. Dia ajak masuk kolam yang salah tadi. Dah lama tak terjun katanya. Bolehlah buat gathering sama-sama dalam kolam tu. Dulu saya dah pernah tanya soalan ni tuan-puan. Selalu. Saja hari ni nak test balik. Rupanya tercedok juga ya. Tak apa tuan-puan. Nama belajar ya tak? So kat sini was'alu. Ni satu harakat ya. Bukan dua. Tengok balik. Ni Hamzah. Dia sendiri je. Yang ni. Ni bukan alif mat Ini badan huruf lam. Ini antara kepentingan kenapa kita kena faham bentuk penulisan huruf hijaiyah ketika bersambung. Betul tak? Kalau tidak, itu yang confuse tadi tu. Kita tak sempat nak, mata kita ni tak sempat nak nilai, nak tengok betul-betul. Kita pun nampak, ni ada alif rasanya. Dua harakat ni kot. Maka keluarlah jawapan syibih badal, mat badal. Ada yang kata mat badal boleh, syibih badal pun boleh. Masya Allah. Boleh. Okey. Tercedok juga tak apa. Pelan-pelan tuan-puan biasalah tercedok sikit-sikit tu. Okey, jom kita sambung. Pengalaman sebelum ni ingat sampai bila-bila. Terbaik Puan Azizah Makcha. Was'alullah. Tadi kita baca pun dah jelas dengar bunyi Hamzah tu satu harakat kan. Was'alullah. Tuan-puan ingatlah, maksud mat ialah maksud mat ialah panjang, bermula 2 harakat, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau dalam qiraat kita 2, 4, 5 ataupun 6 lah. 3 tak ada qiraat lain adalah yang amalkan dengan 3 harakat. Kita 2, 4, 5, 6. Inilah mat. So ingat, setiap hukum yang kita nak berikan nama padanya, andai kata kita sebut mat, pastikan kita cek dulu. Betul ke bila kita baca tu ada pemanjangan tu, ada unsur panjang tu? Jika ada, insya-Allah mestilah ianya hukum mat, cuma kita kena tahu dia kategori mat yang mana. Tapi kalau kita baca was'alu, jelas Hamzah tu satu harakat sahaja, maka sudah pasti tiada mat padanya, tiada pemanjangan padanya. Boleh? Itu sahaja. Boleh tuan-tuan dan puan? Selalu ustaz tanya, tahu tercedok juga masing-masing. Tuan Zaini nasib betul lah. Nasib betul. Kayaknya yang salah tu ke nasib kurang bernasib baik ke macam mana? Saya yakin tuan-puan bukan tak faham, tapi isu ni careless lah. Dia ada sedikit kecuaian kat situ kan. Tapi biasa tuan-puan, nama pun belajar nak cerita cuai, semua orang boleh cuai. Saya pun boleh cuai kan. Tadi pun nak baca silap dan sebagainya. So jangan malu untuk kita memperbetulkan kesalahan kita. So was'alullah, yang kata iltiqa' sakinain tadi kat sini, waw mati jumpa dengan lam yang mati. So dari sudut bacaan
kita akan terus lajakkan bunyilah was'alullah. Dah tak perlu dibaca panjang. Kalau berhentilah misal kata was'alu, barulah jadi mat. Boleh. Boleh. Jadi kalimah Allah ni baca dengan tebal. Was'alullah, kalimah Allah tebal. Min hamim nun mati betul mufa ikhfa haqiqi IKH. Min fadli fad untuk huruf dad. Min fadli fad untuk dad ni tebal tetapi tiada lantunan. Ingatkan saya pernah pesan sebelum ni, huruf dad tebal tetapi tiada lantunan. Kemudian fadli lam baris bawah li, matikan ha macam biasa li. Dan ha yang mati ni bukan ha pedas ha biasa. Okey, pangkal kerongkong. Fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. In wajibul ghunnah. Kalimah Allah tebal sebab sebelum dia baris atas Innallaha kana bikulli syai', bacaan lin. Bi syai'in, tanwin jumpa ain, izhar halqi. Syai'in alima. Lima asli, ma mat iwad, gantian daripada tanwin kepada mat dua harakat. Man jadi ma, alima. Habis ayat 32. Kita sambung lagi. Walikullin ja'alna. Walikullin, tanwin jumpa jim. Okey, tanwin jumpa jim idgham, betul. Cuma kat sini bila gunnah, tanpa dengung. IBL, idgham bila gunnah. Dan kita bersedia nak sebut huruf jim tu. Idgham bila gunnah. Astaghfirullahalazim. Saya duk tengok lam bersabdu tu kan. Tanwin jumpa jim ikhfa. Walikullin. Okey, tanwin jumpa jim ikhfa, sembunyikan tanwin. Dan kita bersedia nak sebut huruf jim. Huruf jim ni dia punya makhraj tengah lidah naik ke langit. Tengah lidah ditekan ke langit. So kita get ready lah nak sebut jim tu. Walikullin ja'al linja. Dapat tak? Ja'alna. Untuk lam pegang makhraj dia. Ja'alna ma asli. Mawa ma asli. Okey, li ni satu harakat, ya satu harakat. Ni bukan ya mat Ya tu hidup, ada baris atas tu. Mawaliya mimma, wajibul gunnah. Kemudian ma asli. Tarakal al-walidan. Alif lam qamariyah. Tarakal walidani. Ma asli. Wa ma asli, damat asli. Dapat tak? Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tarakal walidani wal alif lam qamariyah aqra. Baik. Kat sini qalqalah sughra. Walaupun qalqalah sughra, tapi qaf tu kita kena pelihara dia lah. Okey, dia punya lantunan tu masih lagi tebal. Dengan mengangkat pangkal lidah. Wal aqrabun. Wal aqra. Ra kita tebalkan. Bun. Mat arid li sukun, MAL 246. Boleh? Kita sambung lagi.
Wallazina aqadat. Wallazi. Alif lam syamsiah, isim mausul kat sini. Wallazi, zi ma asli, zal, keluarkan sikit ujung lidah. Wallazi, wallazina aqa, na aqadat, aqadat. Untuk qaf ni sahaja kita kena tebalkan. Huruf ain macam biasalah sempitkan tengah kerongkong. Wallazina aqadat. Ni pun sama, ta ni macam huraian saya pada kaf sebentar tadi. Tahan suara dulu, dat, kemudian baru lepaskan nafas. Aqadat, aqadat aimanukum. Ai, bacaan lin. Ma asli, nukum mim mati jumpa fa, izhar syafawi, fa'atuhum. Baik, kita baca pun nampak panjang tu. Dan kita tengok adanya huruf mat di sebelah hamzah. Maka ini baru kita sebut mat badal. Ya. Fa tu satu perkataan tu, fa maksudnya maka. Tuhum satu kalimah lah. Fa ni di awal kalimah, sebab tu kita gelar mat badal. Apapun kalau kita tersilap nama hukum pun, tetapi bacaan kita masih lagi tepat, insya-Allah. Dia tak ada masalah. Dia bukan masalah besar lah. Yang penting kadar tu tepat, iaitu 2 harakat. Sebab kadang-kadang kita confuse, tak tahu nak bagi nama hukum kan. Tapi kalau dapat tahu, alhamdulillah, itu lebih baik lah. Boleh? Puan Nani Yusof, Ustaz untuk nak dapatkan bunyi ikhfa yang bertemu jim tu, hujung lidah kat gigi bawah dan tengah lidah naik ke langit ke macam mana Ustaz? Baik. Demo sikit boleh Ustaz? Saya tunjuk rajah saya bagi tumpuan rajah. Macam mana keadaan hujung lidah kita waktu kita sebut huruf jim huruf jim kan tengah lidah naik ke langit kan? So macam mana pula hujung lidah ni? Kat mana posisi dia? Baik. Saya tunjukkan rajah pada tuan-puan sebentar. Huruf jim. Okey. Baik. Untuk huruf jim, ni. Ini ke area kita punya, ni lidah kita yang warna merah ni. So ini bahagian tengah lidah lah ni. Ini bahagian tengah lidah. Tengah lidah akan dinaikkan ataupun terangkat ke lelangit. So alang-alang tu saya ceritalah terus sikit. Bila pangkal lidah naik, okey tengok ni ni pangkal lidah kan. Pangkal lidah, tengah lidah. Bila dia dah naik ke lelangit, maka aliran suara daripada sini dia akan tertahan. Dia akan tertahan. Nampak ni? So ini yang kita kata tekanan ataupun pegangan makhraj yang kuat. Saya sebut pegangan lah. Pegangan. Nampak tak? Pegangan makhraj yang kuat. Jadi sebab tu huruf jim ni dia dalam kategori sifat syiddah. Okey. Cuba tuan-puan matikan. Aj. Okey. Cuba tuan-puan bila dah sebut tadi, okey, tuan-puan tahan suara jangan bagi longgar. Okey, sebab jim ni sifat syiddah, iaitu tertahan suara. Okey, cuba matikan jim. Jangan buat qalqalah. Qalqalah tu sifat lain pula. Kita nak cerita syiddah je. Cuba sebut.
Okey, kat mana sekarang ni bila tuan-puan dah sebut tu tadi, di mana posisi baki lidah tu? Maksudnya tengah lidah dah naik. Lepas tu kat mana hujung lidah tuan-puan? Dapat rasa tak? Kat mana posisi dia? Hmm. Dapat tak? Aj, aj, aj. Sebenarnya lidah kita ni dalam keadaan yang kita kata tidak menuju kepada mana-mana bahagian. Sebab lidah kita ni pun bukan panjang sangat tuan-puan. Kalau orang lidah panjang tu, panjang mengelebih tu tak tahulah, mungkin lah bila dah tengah lidah naik, yang depan ni mungkin dia menggeletik kat depan ke tak tahulah kan. Tapi normalnya lidah kita ni keadaan macam ni je. Bila terangkat tengah lidah, so lidah kita akan depan tu dalam keadaan yang nak kata, boleh juga kita istilahkan dia dalam keadaan rehat. Dia tak adalah sebiji macam dalam gambar ni. Gambar ni kau tengok lidah dia pun dah apa batu bersurat tuan-puan. Betul tak? Besar kan dia punya tu. Cuma nak cerita bila tengah lidah naik, so hujung lidah ni dia sebenarnya dia tak menuju ke mana pun. Tak sempat pun nak pergi tempat lain. Sebab lidah kita pun bukan panjang. Okay, dia punya tarik tekanan tu dah pergi ke langit. So baki tu tinggal sikit je. Kan? So jadi lidah kita ni macam keadaan biasa je. Tergigit lidah pula. Lidah kita tak, kalau saya dia macam dalam tergantung je. Dia ke bawah pun tak, ke atas pun tak. Sebab waktu kita sebut tu kita kata apa istilah dia yang sesuai, pengaruh bunyi tu lebih kepada bahagian tengah lidah ni. Dia tengah fungsi lebih dia kat sini. Jadi bahagian hujung-hujung ni dia dah tak ada apa-apa kesan apa pun. Boleh? Boleh besarnya lidah ustaz. Biasalah gambar macam ni dia tak boleh lah nak niru real punya manusia punya gambar kan. Lidah kesejukan. Boleh lah. So ini semua lain-lain ni. Untuk Jim Shin pun lain. Shin ni dia ada ruang nampak. Sebab Shin ni dia ada rokhawah. Dia ada laluan suara ni. Sebab tu kalau kita tengok gambar beza. Sama juga dengan ya. Ya ni lain. Ada laluan dia untuk rokhawah. Okey. Jelas. Ni modul Amito tuan-puan modul Amito. Siapa yang ikut Amito, ini buku tuan-puan ada lah buku ni kan. Makhraj. Ni huruf dad. So itu saja. Boleh faham kan Puan Ani? So dia sebenarnya bergantung pada orang Mungkin ada orang tu mungkin dia ke bawah sikit. Dia tak ada spesifik lah. Tak adalah kita kata huruf jim bila mati hujung lidah tu mesti dia ke bawah, mesti dia ke atas. Tak ada jawapan kat situ. Sebab lain orang, lain lidah dia. Dan yang paling penting sekali, bunyi yang terhasil itu adalah pengaruh yang besar pada tengah lidah yang terangkat tu. Hujung lidah kita tu duduk bawah ke duduk atas ke, dia tak ada beri efek apa pun. Okay, sebab ianya agak, orang kata apa, dia benda ni kita kena, yelah, kita nak check lidah kita pun mana nak buat ni tuan-puan kan. Tapi selagi mana tengah lidah kita naik dan kena lelangit, alright, kemudian bunyi yang terhasil tu tepat, tidak ada bunyi tambahan, contoh kan, tu maknanya ada benda lah yang kita kena repair kan. Tapi kalau kita dapat fokus pada bunyi syiddah, yang kata suara tertahan pada jim tu begini, InsyaAllah maka selesai lah. Jadi bila kita sebut, kita just masukkanlah pula untuk sifat qalqalah. Contoh mana tadi perkataan dia? Tadi ikhfa kan, lupa. Mana perkataan ni? Tak jumpa pula. Walikulli linja waktu kita ikhfa tu, sebelum
kita sebut jim tu, posisi lidah kita ni sama je lah macam huruf-huruf lain. Walikullin ja, walikullin. Sebab tengah lidah kita tu dah ready nak sentuh tengah tu, tengah lelangit. Boleh ke ni tuan-puan? Minta maaf lah panjang lebar benar cerita kan. Tapi tak ada tujuan lain lah untuk nak cuba bagi kefahaman. Tapi kalau tuan-puan masih tak jelas, saya minta maaf lah. Mungkin tu kelemahan saya sendiri, tak dapat nak sampaikan dengan baik. Kan, tak dapat nak sampaikan dengan baik pada tuan-puan. Tak maaf Tapi insyaAllah mudah-mudahan faham lah. Kita sambung balik. Jom. Mana tadi kita berhenti? Fa'atuhum kat bawah tu. Fa'atuhum. Tu ni mak asli. Hum, mim mati jumpa nun. Izhar syafawi. Hukum mim mati Fa'atuhum nasi. Si tebal. Hum, mak asli. Nasibahum. 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 Kat sini hum ni kemaskan bunyi dia. Dan hukum sama izhar syafawi. Jelaskan mim. Nasibahum. Kalau sambung pun sama juga. Jelaskan. Baik, dan kita sambung lagi untuk yang terakhir. Inna Allah kana ala kulli syai'in insya. Okey, kat sini huruf shin. Tak apalah, sagi saya terang Kita ambil daripada in dulu. Wajibul ghunnah. Inna Allah, kalimah Allah tebal, taghlidh. Okey, sebab sebelum daripada atas. Haka kama asli, na'ala lama asli, kulli syai. Syai ni bacaan lin. Bacaan lin. Kulli syai. Baik, tanwin jumpa dengan huruf shin. Tanwin berjumpa dengan huruf shin. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Baik, kat sini dia sama sahaja dengan bunyi di sini. Lebih kurang lah, sebab jim dengan shin ni makhraj yang sama tengah lidah kan. Walikullin ja ala kulli syai'in syahida. Syai'in insya. Dapat tak? Tuan-puan dapat dengar tak bunyi dia? Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Syahi asli. Da ni ma'iwat. Dapat tak? So inilah makhraj huruf shin. Ni huruf shin. Kalau tuan-puan tengok, dia beza lah kat sini. Okey. Kat sini tengah lidah naik tapi dia rapat. Kat sini ada renggangan. Renggang Cuba perhatikan, beza tak? Ni huruf shin. Huruf shin dia renggang kat sini. Dia tengah lidah naik juga, tapi naik bukan menutupi. Dia bukan naik dan lekat pada lelangit. Kalau jim lekat. Sebab apa? Pegangan makhraj yang kuat saya sebut tadi. Ni dia punya apa yang ada dalam rajah konsep yang saya bawakan ni. Makhraj dia sekali dengan orang kata apa, untuk kita memahami sifat. Kat sini. Jadi huruf shin ni dia bersifat apa? Huruf shin bersifat rakhawah. Kan lawan kepada syiddah. Itu beza dia.
Rokhawah suara mengalir. Jadi bila suara yang keluar daripada peti ni, okey, ni peti suara tuan-tuan Yang gelombang ni maksudnya suara lah. Suara keluar. Ash. Ash. Okey. Kemudian dia ada sekali sifat hiasan yang lain, iaitu sifat hemburan tafashi. Tu di antara celahan gigi tu. Bunyi sh, bunyi yang berhembur, bersepah, bunyi bersepah. Dapat tak? Ni rokhawah, ash, suara mengalir. Sebab tu kena ada laluan. Kalau lah tengah lidah ni melekat ke langit, dia akan jadi ac, ac, ac. Sangkutlah bunyi shin tu. Maknanya kita dah mengabaikan rokhawah, ataupun kita dah bawa kepada jauh sifat yang tak sepatutnya. Tapi kalau syiddah ni tadi, pada jim, suara keluar dari sini, aj, tekanan kuat. Dia ada tekanan. Pegangan makhraj tu terlalu kuat. Sebab tu bunyinya gitu. Aj. Okey. Bila dah, kemudian bila tengah lidah ni dia naik, dia tak kekal. Untuk jim saja saya share pada tuan-puan. Aj. Jadi bila kita lepaskan pegangan tengah lidah dengan lelangit ni, maka berlakulah qalqalah pula. Faham tak? Sekarang ni kalau kita naikkan tengah lidah, aj. Bila kita release dia, lepaskan dia, aj. Nampak? Bila lepas je pegangan tengah lidah dengan lelangit tadi, terus ada qalqalah. Aj. Ibarat tengah lidah macam ni. Aj. Dan macam mana qalqalah tu boleh berlaku? Atas sebab tadi saya sebut, pegangan makhraj yang kuat pada tengah lidah ataupun pada huruf jim ini. Maka dilegakan dengan sifat qalqalah. Kalau tidak, bunyinya akan macam terbantut. Saya bagi contoh pada tuan-puan. Ini apa yang diceritakanlah oleh guru-guru sebelum ni saya belajar. Contoh huruf jim. Bila kita baca ni, jim ni qalqalah kan? Bayangkan kalau kita matikan jim, selesaikan sifat syiddah, tapi kita tak buat qalqalah, sepastinya akan ada kesukaran dalam sebutan kita. Ajma'in. Tuan-puan boleh buat tanpa qalqalah, terus sebut ma. Ajma'in. Susah kan? Jadi sebab tu, nampak tak hikmah, ataupun kita kata hebatnya bacaan yang Allah dah, dia semuanya atas aturan Allah lah tuan-puan cuma disampaikan melalui orang kata apa, disampaikan pada baginda Nabi, kemudian ianya berlaku secara sunnah yang diikuti lah kan. Bacaan Quran ni kita ikut macam mana yang baginda baca. Dari sudut periwayatannya kita tak boleh nak nafikan, memang kita akan baca begitu. Cuma nak kata hikmah tu kan, kenapa Allah tak buat ajma'in? Sebab dia tahu ianya menjadi satu kesukaran buat kita ni, manusia ni, umat manusia ni. Kita hamba Allah kan, sentiasa lemah. Jadi ini hikmah yang kita boleh ambil lah. Susah kan baca ajma'in. Pegangan kuat. Jadi sebab tu diredakan dengan qalqalah, ajma'in. Nampak? Gitu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih tuan-puan sudi mendengar apa yang saya cuba kongsikan ni. Cukuplah setakat itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh dapat pagi ni. Dan itu sajalah, kita pun dah habis bedah. Macam terhenti bila tak ada lantunan. Itulah syiddah. Sebab tu disebut syiddah. Ada yang syiddah mahmus, ada yang syiddah majhur. Tu kalau kita belajar bab sifat, itulah pecahan-pecahan dia. Syiddah mahmus, syiddah majhur. Baru kita tahu. Sebab tu huruf qalqalah ni semua sifat syiddah. Qaf ta ba jim dal kan, semua qalqalah. Semua sifat qalqalah. Qaf ta ba jim dal ni, huruf qalqalah ni semua bersifat syiddah. Kalau kita perasan kan. Dan ada tambahan lah, huruf hamzah, kaf dengan ta, itu syiddah mahmus. Okey, hamzah syiddah majhur. Tu banyaklah istilah-istilah dia.
Kalau kita fokus bab sifat, bab sifat dia macam tu lah pula. Cabang ilmu ni cerita ke sudut tu sajalah, kan? Tadi tu kita bincang tentang makhraj sikit, sifat sikit. Itu sahaja. Baik, tak ada apa kot lah. So tuan-tuan dan puan, hari Jumaat ni last lah kot saya nak kongsikan pada tuan-puan. Okay, yang sedang mendengar ni, saya nak bagi tahu ni. Ni last lah, lepas ni tak dengar lah kot saya cerita pasal ni dah. Sebab kita pun dah nak tutup dah untuk tarikh pendaftaran ni. So saya letak terus macam ni, senang. InsyaAllah kita punya seminar IMF Improve My Fatihah ni akan ditutup tarikh pendaftarannya pada 28 hari apa hari ni 25, 26, 25, 26, 27, 28 hari Isnin lah. Kita tutup last hari Isnin tuan-puan. Maknanya hari Selasa tu dah tak boleh lah. Okay, tak pun hari Isnin tu dah tak boleh dah. Kalau faham sepatutnya macam tu lah kan. 28 tu start daripada ni. Cuma saya galakkan kalau tuan-puan nak daftar hari ni lah sebaiknya. Esok tim kami tak ada. Esok tim bahagian pengurusan bercuti esok memang tak ada lah. Kalau tuan-puan mesej pun hari Isnin mungkin akan direspon. Jadi seminar IMF ni RM70 tuan-puan. Kita letak RM70 sekarang untuk dua seminar ni lah. Improve My Fatihah, yang mana saya akan share pada anda semua tentang kesalahan yang biasa berlaku dalam pembacaan surah Fatihah kita yang kita baca mungkin dalam solat ataupun bacaan wirid kita, bacaan ruqyah kita kan. Kemudian disusuli pula dengan satu webinar lagi. Ni termasuk sekali lah, RM70 ni masuk ni. Dan bukan ni saja, ada lagi package-package yang kita sediakan pada tuan-puan. Adalah bonus-bonus video, rakaman-rakaman sebelum ni kita akan bagi pada tuan-puan dengan nilai RM70 ni. So tarikhnya 12 Mac dan 19 Mac. Semalam pun saya dah cerita pada sahabat-sahabat yang menyertai kita punya webinar kesalahan kecil vs kesalahan besar. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang hadir pada malam tadi. Alhamdulillah, agak orang tak apa, positif lah untuk kehadiran semalam pun agak ramai pada saya. Walaupun dia tak capai lah ribuan orang kan, tapi pada saya dengan jumlah gitu Alhamdulillah lah. Maksudnya adalah juga orang nak ataupun yang minat dengan program-program yang kita cuba wujudkan, kita cuba datangkan insyaAllah. So tuan-tuan dan puan, boleh daftar hari ni insyaAllah. Link kami akan sediakan. Okay, link ada di ruangan deskripsi tuan-puan. Link ada di ruangan deskripsi. Tuan-puan boleh tengok. Okey, tengok di ruangan komen tu saya sediakan link buat tuan-puan untuk mendaftar. Okey, dah ada dah. Terima kasih Encik Elmi kita. Tuan-puan tekan sahaja. Siapa yang dah daftar kira selesai lah, tak ada apalah ya. Yang belum daftar, jom kita sama-sama dalam ni insya-Allah. Indahkan suaramu, macam saya sebut sebelum-sebelum ni lah. Saya rasa tuan-puan pun dah dengar banyak kali dah. Faham kot nah? Indahkan suaramu ni saya akan kongsikan cara, kaedah untuk kita baca dengan berlagu kan. Adalah air lagu dia, seni suara tu. Semuanya dengan teknik dan dalam masa yang sama kena minat. Kalau tak minat dia tak jadilah. Jadi insyaAllah kita jumpa dalam seminar ni nanti pada bulan 3. Dan saya rasa tuan-puan pun tak ada apa-apa kan nak tanya. Ada soalan ke tentang program ni? Okey. Puan Rohaya dah daftar, Alhamdulillah. Puan Nurijah daftar. Indahkan suaraku. Okey, Puan Raihan Han dengan rendah hati minta izin, minta ustaz dan sahabat doakan kesihatan saya sebab kuarantin sekarang. Baik, Puan Raihan, insyaAllah sama-sama kita doakan yang masih sakit, diuji dan sebagainya. Mungkin ada yang sedang kuarantin ke, kontak rapat dan sebagainya. Kita doakanlah moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun jaga diri insyaAllah. Moga diberi kesembuhan, amin ya Rabb. Baik, jika tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan, kita boleh berhenti dulu setakat ni insyaAllah. Kita terus pada bacaan akhir kita. Jangan lupa
Kalau nak daftar ni hari ni tau. Hari Isnin tu dah tak ada dah. Sebab kita nak menguruskan hal lain pula lah, InsyaAllah. Baik, jom kembali pada bacaan kita. Ready semua? Ready? Tarik nafas dalam. Kita mulakan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan. Jadi insyaAllah berakhirlah kita punya slot sharing tajwid untuk minggu ini. Jadi mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk kita bertemu lagi untuk minggu hadapan. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih di atas kehadiran anda untuk pagi ini. Dan selamat meneruskan aktiviti harian anda. Dan selamat berhujung minggu. Selamat sampai ke destinasi bagi tuan-tuan dan puan yang mungkin ada merancang perjalanan. Dan apa pun jaga dirilah, InsyaAllah jaga diri. Kalau nak pergi jauh-jauh tu buatlah apa nama, test COVID dulu kan. Check dulu, tengok
Kalau okey, insya-Allah teruskan perjalanan. Sebab kita dah memang hidup dalam situasi begini tuan-puan dan bertabahlah kepada mereka yang mungkin diuji, ahli keluarga, ada yang tadi saya baca menantu apa semua kan. So mudah-mudahan diberi kesembuhan insya-Allah, dan semuanya atas kuasa Allah lah, atas izin Allah. Kita ikhtiar, kita doa banyak-banyak, kita ikhtiarlah dengan apa jua perubatan yang kita boleh adakan, ya. Baik, jadi itu saja, sama-sama kita tangguhkan dahulu dengan doa tilawah dan kita terus tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih sekali lagi buat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk akan datang. Jangan lupa untuk daftar IMF. Okey, tarikh tutup 28 Februari 2022. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya tuan-puan. Mohon maaf anda ada salah dan silap. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu adalah atas kelemahan saya sendiri, dan insya-Allah saya akan cuba memperbaikinya. Dan minta maaf tuan-puan kalau ada gurau-gurau yang terkasar ke bahasa saya yang kurang senang, kurang sopan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Itu atas kecuaian saya sendiri dalam berkata-kata. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan selamat meneruskan aktiviti anda. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana beri kita peluang pada pagi ini untuk bersama dalam majlis ilmu. InsyaAllah jumpa anda pada minggu hadapan dalam slot Syarih Tajwid dalam episod 253. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jom, mukmin sejati. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya
masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya masih ada. Ertinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati